Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 3 Ogos 2020 bersama saya Karzarif Afindi. Tumpuan berita. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah menafikan dakwaan pihak tertentu bahawa Kerajaan Sarawak cuba merampas Tanah Hak Adat Bumi Putera NCR melalui pengukuran perimeter yang sedang dijalankan Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak dengan menggunakan Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Jelasnya, dakwaan itu tidak berasas dan merupakan pembohongan semata-mata kerana pengukuran perimeter di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri adalah langkah pertama dalam proses pengukuran dan pewartaan tanah NCR dan sebenarnya bertujuan untuk mempercepatkan pewartaan tanah NCR. Ia juga satu pembohongan. Kena ada bukti. Apa nama nak komisi di kawasan aku tanah Seksyen 6 dia ambil kerjaan pakai belah jalan raya. Di pampas ada cek pakai pampas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, kerajaan GPS di bawah kepimpinan yang amat hormat Datuk Pendiri Yang Muda memang berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah NCR. Berita seterusnya. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP pada tahun ini tidak menghalang pelaksanaan ibadah korban dilakukan selaras dengan tuntutan agama dalam suasana norma baharu. Menurut Menteri di Jabatan Ketua Menteri Ombudsman dan Integriti Datuk Talib Zulkifli, sebenar program ibadah kurban anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sebau pada Ahad berkata, bercakap mengenai pengorbanan, tidak dinafikan sumbangan guru-guru pada hari ini sentiasa dihargai dan diingati sepanjang zaman. Dalam pada itu, Datuk Talib yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak turut mengumumkan akan membina jalan kedua ke Sekolah Kebangsaan Kuala Tatau bagi mengelak berlakunya kesesakan jalan raya disebabkan jalan yang ada sekarang sempit. Berikut pula mengenai program ziarah UKAS di Rumah Francis Ubi, Kampung Long Jegan, Tinjar pada Sabtu. Seramai 31 orang penerima yang terdiri daripada orang kurang upaya OKU dan ibu tunggal dari Rumah Francis Ubi menerima bantuan makanan asas dari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, ini merupakan julung kalinya UKAS mengadakan program seumpama ini di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Marudi. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi turut mengumumkan beberapa projek kecil luar bandar MRP seperti berikut. Berikut pula, sebanyak 117 keping kenyalang Gold Card KGC telah disampaikan kepada penerima di dua kawasan di Dun Piasau pada Ahad. Menurut Datuk Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang, daripada jumlah itu 49 keping diserahkan kepada penerima di Balai Raya Piasau Utara dan 68 keping lagi di Pejabat Jawangan Kecil Krokop Miri. Salah seorang penerima KGC, Laban Singh, mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak atas inisiatif KGC yang banyak memberi manfaat kepada warga emas. This is very good benefit for the people. So I went to the pejabat daerah ni to apply. So I paid in and my wife one is we sent to Kuching. I think they sent to Kuching. So we were waiting for quite some time. Suddenly we get good news from Kurkup branch here that the card is already available to be collected. So today I come here to collect the card. I thank the Sarawak government for giving this good opportunity and benefit to us. Sementara itu, Zeprinius Hal Kunal pula bersyukur kerana dapat menerima KGC yang memberi banyak manfaat kepada warga emas. Terima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana memberi inikat untuk warga emas untuk orang tua. Jadi bersyukurlah kerana dapat inikat ini. Kita pergi ke mana-mana untuk dapat memohonkan untuk mengurangkan sikit bebanan kita. Berita selanjutnya.
Program Majlis Taklimat Pembangunan Tanah dan Agrotani merupakan platform terbaik untuk memberi pendedahan kepada peserta program mendapatkan maklumat tentang peluang keusahawanan dalam bidang pertanian dan industri asas tani. Program tersebut telah diadakan di Dewan Serbaguna Teng Bukap, Siburan pada Ahad itu melibatkan sebanyak 61 buah kampung yang terdiri daripada Ketua Masyarakat, Ketua Kaum, Setiausaha Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKK, Ketua Unit Pertanian dan Belia Wanita Tani dari kawasan Tarat. Antara aktiviti yang diadakan ialah taklimat dari agensi-agensi yang terlibat seperti Kementerian Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Manred, Jabatan Tanah dan Survey Serian, Jabatan Pertanian Serian, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak DVSS, Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak SLDB, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia IADA Semarahan. Dalam pada itu, turut diadakan pameran usahawan dan jualan hasil tani untuk mempromosikan produk yang dihasilkan oleh usahawan tani yang berjaya di perkarangan dewan tersebut. Beralih ke perkembangan mengenai Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS 2020. Unit Perancang Ekonomi Negeri Sarawak dalam satu kenyataan media pada Isnin berkata, merujuk kepada status BKSS 2020 bertarikh 17 Julai 2020, kira-kira 78,123 isi rumah B40 dan 270,863 golongan bujang B40 menerima bayaran pada hujung bulan Julai. Setakat 1 Ogos bagi insentif BKSS untuk isi rumah B40 layak, mereka yang berpendapatan di bawah RM4,000 sebulan sebanyak 43,481 dari 78,123 isi rumah B40 yang mempunyai akaun bank menerima bayaran RM250 ke akaun bank masing-masing pada 29 Julai. Dengan anggaran perbelanjaan RM10.8 juta, baki 34,642 penerima dari kalangan isi rumah yang tidak mempunyai akaun bank pula. Bayaran tunai boleh dituntut dari Bank Simpanan Nasional BSN mulai 7 Ogos ini. Manakala bagi penerima bantuan bujang B40 setakat 1 Ogos 2020, sebanyak 218,489 dari 270,863 penerima telah menerima bantuan secara one-off berjumlah RM500 menerusi bank masing-masing pada 29 Julai 2020. Jumlah selebihnya 52,374 penerima bantuan bujang B40 yang tidak mempunyai akaun bank. Pembayaran tunai boleh dituntut dari BSN mulai 7 Ogos 2020. Pada masa yang sama, status pelaksanaan insentif pembayaran tunai BKSS yang lain seperti insentif bulanan khas untuk petugas barisan hadapan yang terlibat dalam COVID-19, seramai 30,319 orang telah menerima insentif pembayaran sebanyak RM200 sebulan untuk tempoh April hingga Julai dengan jumlah perbelanjaan RM13.5 juta. Dalam pada itu, bagi penjaja dan peniaga kecil pula setakat 29 Julai, sejumlah 28,091 orang dibayar melalui Sarawak Pay menerusi dua bahagian dengan jumlah pembayaran berjumlah 21,068,250. Sementara itu, 16,867 penjaja dibayar melalui BSN menerusi dua peringkat dengan pembayaran berjumlah 12,650,250. Dalam kenyataan tersebut turut dinyatakan terdapat aduan dari sebilangan kecil penerima isi rumah B40 yang tidak lagi menerima bantuan BKSS untuk bulan Julai 2020 walaupun mereka telah menerima bantuan B40 BKSS pada bulan April hingga Jun lalu. Hal ini disebabkan berdasarkan senarai BSH 2020 yang dikemaskini dari Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Malaysia, terdapat 115,450 penerima yang sebelum ini berada di bawah senarai isi rumah BSH 2019 B40 kini disenaraikan di bawah senarai bujang BSH 2020 B40. Untuk semakan status pembayaran BKSS, layari laman web seperti yang tertera bermula 6 Ogos 2020.
Sekian edisi malam bersama saya Khair Zarif dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.